ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نوّر بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah pada ini kita sambung lagi Al-Jawhar Al-Mawhub, bab yang ke-13, bab baru lah. Kebetulan bab yang ke-13 ni kita masuk bab kelebihan puasa. Sebab apa ni? Enam puluh empat. Muka surat 64 Jawi. Muka surat Jawi lah 64. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, pada bab yang ke-13 pada menyatakan kelebihan puasa dan adalah puasa Ramadan. Awal-awal ni cerita kelebihan banyak kelebihan ni. Wish. Satu muka surat panjang bab kelebihan. Bab kelebihan ni kita baca je lah fadilat ni. Muka surat 64. Dan adalah puasa Ramadan itu daripada rukun Islam yang 5. Rukun Islam tu salah satu daripada rukun Islam yang 5. Maknanya penting lah. Puasa Ramadan ni penting, rukun Islam ni. Dan daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada seorang hamba. Ni nak cerita ni berkaitan bukan masalah Ramadan ni, masalah awal bulan ni. Sekejap lagi baru buat Ramadan, belum lagi ni. Tiada daripada seorang hamba melihat akan sehari bulan ni satu hari bulan. Tiada daripada seorang hamba melihat akan sehari bulan. Maksudnya satu hari bulan. Kalau kata, oh Allah, silap tak? Satu hari bulan kita dah hari ni berapa dah? Setiap satu hari bulan masuk je maghrib tu dah masuk satu hari bulan. Mana-mana bulan? 12 bulan ni. Bulan Islam lah. Mana-mana. Maka memuji ia akan Allah. Puji Allah. Alhamdulillah. Thana. Alhamdulillah ke? Bila satu hari bulan. Setiap satu hari bulan. Satu hari bulan tu pula waktu maghrib. Malam tu lah. Sebab satu hari bulan tu masuk malam dulu. Kemudian membaca Fatihah 7 kali. Boleh amal ni, tak susah pun. Lepas tu pada malam tu baca Fatihah 7 kali. Malam satu hari bulan tu. Melainkan diafiatkan Allah Ta'ala daripada sakit mata pada demikian bulan itu. Macam mana? Kita nak kata apa? Anas bin Malik dia kata dia dengar Nabi bagi tahu. Pada satu hari bulan, malam tu masuk satu hari bulan, puji Allah, kemudian baca Fatihah 7 kali,
dapat khasiat dia adalah tak sakit mata lah. Dapat mata tu tidak sakit, dapat mengelakkan daripada sakit mata. Macam mana nak percaya? Kena percaya. Ni cerita hadis ni. Ini antara amalan yang boleh dibuat pada bulan itu. Maknanya satu hari bulan nanti, satu bulan seterusnya baca lagi setiap satu hari bulan, setiap satu hari bulan. Sebab apa? Sebab apa gitu? Sebab apa kena mengena dengan mata? Sebab maksud satu hari bulan tu pergi tengok bulan. Mana tahu satu tu satu hari bulan? Kena tunggu tengok bulan. Nampak anak bulan tu, maka satu hari bulan lah malam tu. Hari tu satu hari bulan lah. Jadi bila melihat anak bulan, tengok pakai mata, memuji Allah. Puji Allah kerana satu hari bulan dah hari ni. Puji Allah dengan sebab melihat, puji Allah. Baca Fatihah 7 kali. Sebab tu matanya dapat terhindar daripada mata tadi, mata dia tu daripada sakit. Orang selalu sakit mata elok amal ni. Pada bulan tu dia tengok yang pertama sekali adalah bulan, dan terus puji Allah. Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau melihat sehari bulan, sama juga satu hari bulan, maka baca olehmu Allahu Akbar 3 kali. Iyalah tengok bulan, maksud dah masuk bulan baru. Tengok, takbir 3 kali. Lepas takbir 3 kali, baca alhamdulillahillazi khalaqaka wa qaddaraka lak manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Segala puji bagi Allah yang menciptakanmu dan mentakdirkan untukmu beberapa manazil, serta menjadikan kamu sebagai tanda seluruh alam. Manazil, beberapa manazil, apa? Manazil hatta 'adakal urjunil qadim. Yang berkaitan dengan bulan ni. Puji Allah, kemudian Allahu Akbar 3 kali, kemudian baca doa ni. Dan maksud doa ni, alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah, khalaqaka, menciptakan kamu, kita lah, wa qaddaraka, dan mentakdirkan kita ni, manazil, beberapa bulan tu lah. Kalau kita tengok surah tu, surah Yasin tu, manazil hatta 'adakal urjunil qadim. Mula-mula bulan tu besar, kita nampak besar, kecil. Terbalik pula. Tengok kecil, besar. Bila dah habis besar, dah cukup dah, kemudian dia jadi kecil kali. Manazil, dia kembali balik kepada kecil balik. Kita panggil bulan sabit tu, kembali balik seperti tangkai kurma. Macam mana tangkai kurma? Pelepah tangkai kurma, kembali balik. Kita panggil pusingan tu. Maka Allah mentakdirkan kita pusingan-pusingan dalam kehidupan kita. Maka dengan baca doa ni, sunat baca doa ni. Jadi apa kalau baca doa ni pula? Niscaya menegah Allah akan dia. Bukan, niscaya memegah tu, bukan menegah tu, memegah Allah akan dia dengan malaikat. Firman-Nya, hai malaikat, ku saksi olehmu bahawasanya telah aku merdekakan dia daripada api neraka. Siapa yang baca ni? Uish, bagus juga. Kenapa sikit-sikit kalau kita tengok ada hadis-hadis yang menceritakan tentang mesti Allah bermegah dengan malaikat. Allah bermegah dengan malaikat. Sikit-sikit Allah bermegah dengan malaikat. Kerana ketika nak penciptaan Adam, malaikat dia tanya, kenapa nak cipta Adam? Sedangkan kami sentiasa beribadah kepada kamu. Kenapa nak buat Adam lagi? Ataupun kenapa nak buat makhluk lagi? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak buat khalifah kat muka bumi. Kemudian kan malaikat tanya, qalu ataj'alu fiha, kau nak buat apa makhluk baru yang lain?
qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha, padahal dia buat rosak kat muka bumi. Wa yasfiqud dima, menumpahkan darah, bunuh-bunuh. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami dah ibadah dah cukup dah, apa lagi? Maka kerana itulah kalau kita baca lagi kitab-kitab yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan, mesti ada Allah bermegah dengan malaikat. Allah bermegah. Sebenarnya nak jawab tu lah, Allah dah berjawab dah, wal inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa kau tak tahu. Cuma sebab tu ada kita kata pasal Allah nak megah dengan malaikat. Maka malaikat pun menyaksikan. Maksud Allah bermegah dengan malaikat ni bukan Allah tiba-tiba bercakap dengan malaikat, bukan. Habis tu malaikat tu merasakan, oh inilah hikmah yang Allah kata nak buat manusia. Malaikat yang merasa. Maka Allah bebaskan dia daripada api neraka. Ni bagus amalan ni. Bagus juga. Amalan ni banyak yang bagus. Amal dengan tak amal je. Atau dibacanya, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal amani was salamati wal islami Rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, terbitkanlah bulan sabit atas kami dengan keamanan dan kesejahteraan dan keselamatan dan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Awal-awal ni fadail amal dululah. Kita ni memang gitu. Setiap satu bab mula-mula cerita fadail amal dulu, lepas tu cerita hukum, kemudian baru cerita hikayat ataupun kisah. Awal-awal ni fadail amal dulu. Riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, kalau radhiyallahu anhuma kat sini bukan radhiyallahu anhu, bermakna Ibnu Abbas masuk Islam lah. Ibnu Abbas beriman dengan Nabi, ayahnya pun beriman juga. Maka kalau kita nak kata Ibnu Abbas ni nama dia adalah Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas ni Abdullah bin Abbas. Orang panggil dia ataupun kunyah dia Ibnu Abbas. Ibnu tu bapakku lah dia kata. Abbas, jadi bapakku Abbas. Bapakku Abbas. Aku bukan Abbas. Jadi kalau kita ayah kita nama apa, kita boleh kunyah atau gelaran nama kita letak Ibnu, lepas tu nama ayah kita. Boleh. Nama ayah kita Ahmad, Ibnu Ahmad. Boleh. Dia punya kunyah, sunat juga buat gitu. Kalau kita nak letak nisbah anak kita, anak sulung, letak Abu anak yang sulung kita nama Muhammad, jadi nama kita Abu Muhammad. Sunat juga buat gitu. Dia panggil kunyah. Jadi Ibnu Abbas ni maksudnya ayah dia. Abbas bukan dia. Dia nama Abdullah. Kemudian radhiyallahu anhuma. Kenapa tak radhiyallahu anhu? Sebab kalau radhiyallahu anhu, dia seorang dia beriman dengan Nabi, tuan punya nama. Kalau huma, dua orang, bermakna ayah dia. Kalau radhiyallahu anhum, tok dia pun sama beriman. Hum tu mereka, lebih pada tiga orang ke atas. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka ayah dia pun beriman. Ayah dia nama Abbas. Abbas tu pakcik Nabi. Maknanya Ibnu Abbas ni sepupu lah. Katanya bahawasanya sabda Nabi SAW, bahawasanya syurga berlikang-likang. Syurga berlikang-likang, berliku-liku, berlenggang-lenggok, gitu. Bukan straight aja, bukan besar gitu, tidak. Ia dan berhiasi ia daripada satu haul kepada satu haul kerana masuk Ramadan. Dah masuk lah, baru masuk Ramadan. Jadi setiap haul, apa haul ni? Setiap berliku-liku, setiap satu liku tu, satu haul akan dihiasi apabila masuk bulan Ramadan, satu Ramadan tu. Dan apabila adalah pada awal malam daripada bulan Ramadan, satu Ramadan lah, bertiup angin daripada bawah arash, dikatakan baginya muqsirah. Angin tu namanya ta muqsirah, nama angin tu. Bertiup angin di bawah arash, atas daripada langit yang ketujuh.
maka bertiup ia akan segala daun kayu syurga. Daun kayu, pokok-pokok syurga. Kena kat pokok-pokok syurga. Dan akan pintu syurga. Maka didengarkan daripada demikian itu dengan dengungnya. Bila angin daripada bawah arash pergi ke pintu, masuk ke pintu angin tu, kena pokok-pokok di dalam syurga, maka bunyi dengung angin tu lah, bunyi angin. Tiada mendengar orang yang mendengar yang terlebih baik, yang terlebih elok daripadanya. Orang yang dengar tu orang yang hebat. Siapa yang dengar? Mana ada siapa-siapa? Bidadari je lah dalam tu. Sekarang mana ada lagi? Tunggu kiamat baru kita ada dalam tu. Habis bidadari lah dalam tu. Dia lah yang dengar. Tidak ada yang lebih elok daripada bidadari. Maka berhiasilah segala bidadari, yang dengar tadi tu, hingga berdirilah mereka itu. Lawa-lawa lah dia, berhias lawa-lawa. Berdirilah mereka itu di atas setinggi-tinggi syurga. Sebab dia dengar macam tu, berlawa-lawa. Lepas tu tunggulah apa benda ni, kenapa ada angin ni. Maka menyeru mereka, kata bidadari itu, adakah orang yang hendak meminang kepada Allah Ta'ala? Maka ialah yang mengahwinkan dia akan kami. Dia offer. Siapa nak? Bidadari itu offer. Maka kita dapat faham kelebihannya adalah bidadari lah, kelebihan puasa Ramadan ni. Kemudian kata Kemudian berkata bidadari itu, hai Ridwan, apa malam ni? Ni Ridwan mana pula? Malaikat menjaga syurga lah. Kalau malaikat jaga neraka. Hai Ridwan, ni malaikat Ridwan lah. Apa malam ni? Malam ni malam apa? Dengan angin ada. Apa cerita malam ni? Nampak macam hebat sangat. Maka menjawab Ridwan, malaikat Ridwan, akan mereka itu, labbaik hai khairatul hisan. Selamat datang sebaik-baik makhluk lah. Sebaik-baik makhluk. Inilah awal malam daripada bulan Ramadan. Ini malam Ramadan ni, malam ni malam Ramadan. Firman Allah Ta'ala, hai Ridwan, buka olehmu akan pintu syurga bagi orang yang puasa daripada umat Muhammad alaihi salam. Buka semua pintu syurga. Dan firmannya, hai Malik ni malaikat menjaga neraka, tutup olehmu akan segala pintu neraka daripada umat Muhammad alaihi salam. Buka pintu syurga, tutup pintu neraka. Sebagai simbolik, pada bulan Ramadan tak boleh masuk neraka. Tak boleh. Nak masuk pun tak boleh. Nak beritahu banyaknya fadilat yang besar malam Ramadan, sampai kalau nak masuk pun tak boleh. Kalau tiba-tiba masuk juga, ataupun tiba-tiba buat satu perkara yang memasukkan dia ke dalam neraka juga, itu bukan sebab apa dah tu. Sebab dia memang nak masuk sendiri. Dia sungguh. Sampai kan tak boleh nak masuk neraka, sebab penuh dengan fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan. Tiba-tiba dia masuk juga. Oh, teruk. Sebab itulah orang yang buat maksiat pada bulan Ramadan, sebagaimana orang yang buat taat, buat ibadah pada malam Ramadan digandakan pahala, macam tu juga orang buat dosa pada bulan Ramadan digandakan dosa juga. Bukan kata pahala je diganda, dosa pun diganda. Sebab tak boleh nak masuk neraka. Simbol tak boleh nak masuk neraka pada bulan Ramadan. Maksudnya perbuatan yang kita buat tak boleh nak dengan perbuatan tu tak boleh nak masuk neraka. Banyak sangat kelebihan-kelebihannya. Tak boleh seolah-olah begitu. Tiba-tiba pada bulan Ramadan tu dia buat juga perkara yang memasukkan dia ke dalam neraka. Oh, itu teruk sungguh. Itu sebab diri dia sendiri nak lah tu. Itu tak boleh kata apa dah tu. Hai Jibril, turun olehmu ke bumi. Beratkan olehmu dan picitkan, ketatkan, sempitkan. Tu picitkan. Olehmu akan belenggu
maradatus syayatin. Itu yang kata malaikat kena ikat ni. Jibril turun dan belenggulah syaitan, dan belenggu mereka itu dengan belenggunya. Maka Jibril pun datang belenggu. Kemudian dihantar mereka itu di dalam alunan, di dalam gelombang alunan laut, campak di laut, supaya jangan membinasa mereka itu atas umat kekasihku Muhammad akan puasa mereka. Ini yang kata diikatkan syaitan ni. Cuma ada khilaf ulama juga kat sini. Ada ulama kata diikat tu ikat betul lah macam ni. Ikat lepas di laut, tengah-tengah laut, jadi dia tak boleh ganggu lah. Bagi ulama kata bukan maksud ikat tu. Maksud ikat adalah kalau dia nak goda apa-apa pun tak lut, tak jadi, kita tak peduli. Sebab apa? Sebab waktu bulan Ramadan dia suruh buat jahat, tapi tak boleh, tak berkesan apa yang disuruh buat. Kalau buat juga, itu bukan sebab setan, sebab diri dia sendiri, dia yang jahat sendiri. Kalau luar bulan Ramadan, mungkin setan tu yang hasut. Boleh dakwa gitulah dekat akhirat nanti. Ya Allah, aku bukan nak buat jahat sangat, setan hasut aku. Bolehlah nak dakwa kalau bukan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan tak boleh. Itu maksud dibelenggu. Maka firman Allah Ta'ala, pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan 3 kali. Adakah daripada orang yang meminta setiap bulan Ramadan? Setiap bulan Ramadan, adakah daripada orang yang meminta, maka aku berikan dia. Allah kata siapa yang minta pada bulan Ramadan, Allah bagikan dia. Adakah daripada orang yang taubat, maka aku terima taubatnya. Siapa taubat, aku terima taubatnya. Adakah orang yang meminta ampun, maka aku ampun akan dia. Kemudian seru yang menyeru, siapa hendak menghutangkan orang yang kaya tiada apa-apa. Siapa nak berhutang? Nak berhutang dengan orang kaya. Siapa nak berhutang? Maksudnya siapa nak minta lah, nak hutang. Dan dikendaki dengan hutang itu amal ibadah. Kiasan je ni. Dan amat menyempurna membayarnya, tiada zalim. Bukan, terbalik ni. Pada bulan Ramadan, orang yang menyeru tu siapa yang nak bagi hutang pada Allah. Tu maksud dia, terbalik. Siapa yang nak bagi hutang pada Allah. Bukan, siapa nak bagi hutang yang sangat kaya. Nak bagi hutang dekat dia tu sangat kaya. Siapa nak bagi hutang? Dan yang dia tu menyempurna membayar, dia akan bayar dan dia tidak akan zalim. Fahamlah kiasan tu. Dan dikehendaki dengan hutang itu amal ibadah. Siapa nak berhutang dengan Allah? Ni bulan Ramadan je boleh. Bukan, siapa nak bagi hutang dengan Allah? Hanya bulan Ramadan aja boleh. Maksud hutang tu dia kata amal ibadah. Dengan maksud, kalau kita tengok kiasannya, siapa yang bagi hutang dekat Allah, nanti Allah bayar balik. Dan yang nak bagi hutang ni, yang kaya tiada apa-apa. Dah dia kaya, kita bagi hutang kat dia. Dan dia ni tidak zalim, dan dia akan membayarnya. Maksudnya, kiasannya, kalau kita bagi hutang dekat orang yang kaya, yang tiada apa-apa, bila nak bayar balik, mesti ada bayar banyak. Itulah maksud dia. Jadi apa maksud hutang? Amal ibadah. Apa maksud bayar? Pahala dia tu, dia akan bayar banyak. Memang besar pun lah pahala bulan Ramadan. Semua kali 70. Yang sunat semua kali 70. Bukan, terbalik. Yang fardu semua kali 70. Yang sunat jadi fardu. Yang kita nak sembahyang sunat tu semua jadi wajib. Dan bagi Allah Ta'ala pada tiap-tiap hari daripada bulan Ramadan, bila nak habis? Sikit lagi. Tatkala berbuka puasa 1000 pemerdekaan dari api neraka, padahal sekaliannya telah wajib azabnya. Setiap bulan Ramadan, orang yang dah memang wajib masuk neraka. Maksudnya memang dia jahat, dia memang wajib baginya masuk neraka. Tapi Allah merdekakan dia, tak jadi masuk neraka 1000, sejuta. Setiap malam 1 juta orang akan dimerdekakan daripada neraka.
Dan apabila adalah pada hari Jumaat dan malamnya, dimerdekakan pada tiap-tiap saat daripadanya 1000-1000 sejuta lagi pemerdekaan dari api neraka, padahal telah wajib bagi mereka itu neraka. Maka apabila adalah pada akhir hari daripada bulan Ramadan, ujung Ramadan, hari terakhir Ramadan, sejuta sehari, sejuta, 29 hari 29 juta. Masuk hari ke-10 30 juta. Dimerdekakan hari itu dengan sebilang-bilang orang yang dimerdekakan pada awal hingga akhir. Mana pada awal hingga akhir, kalau satu hari sejuta, mana 30 juta. Pada hari yang terakhir itu 30 juta, hari itu saja. Jadi maknanya 60 juta orang yang dimerdekakan daripada api neraka, yang wajib baginya masuk neraka. Bagi sebut ni daripada sejak Nabi Adam lah. Ramai mana tak tahulah. Sebut gitu aja. Nak bagi tahu pemurahnya Allah pada malam Ramadan, macam-macam bagi kelebihan. Tapi dengan syarat lah, yang wajib neraka bagi dia ni bukan orang kafir. Hanya orang yang ada iman saja. Hanya orang yang kenal Allah saja, orang yang mengaji tentang ketuhanan saja. Bila orang yang ada iman, kenal Allah dalam hati, baru boleh terima semua fadilat-fadilat. Kalau dia tak kenal Allah, tak belajar tauhid, tak kenal Allah, tak dapat fadilat ni. Orang kafir tak dapat fadilat ni. Habis dah fadilat. Tu masuk pula faidatun. Ini satu faedah pada menyatakan kelebihan. Lebih pula. Mana hukum? Dia nak cerita kelebihan puasa, kemudian kelebihan i'tikaf. Lepas pada tu baru cerita hukum. Ini satu faedah, sebab bila sebut puasa, dia ada berkait dengan i'tikaf. Ini adalah yang telah hilang dalam masyarakat kita. I'tikaf telah hilang dalam masyarakat kita. Antara yang terawal hilang, sunnah yang hilang, antara yang terawal adalah i'tikaf. Sebab tu orang kadang-kadang masuk masjid pun tak baca doa i'tikaf. Doa bukan main, ada besar lagi. Kadang-kadang dekat pintu tak baca. Sebab antara perkara yang awal hilang dalam masyarakat kita, i'tikaf. Sedangkan i'tikaf ni benda besar, bukan benda kecil. Benda besar i'tikaf ni. Nabi i'tikaf, sahabat i'tikaf. Tapi awal-awal lagi telah hilang dalam masyarakat. Saya ingat tahun 80-an tu ada sikit-sikit lagi. 90-an tu dah hilang dah i'tikaf. Malah kadang-kadang i'tikaf tu benda i'tikaf. Duduk dalam masjid lah, dia tahulah nak buat apa. I'tikaf pun tak tahu. Sedangkan dia benda besar, bukan benda kecil. Lebih-lebih lagi bila kita kata Ramadan, dia terus ada kena-mengena dengan i'tikaf. Maka kenapa jadi macam tu? Kenapa dalam masyarakat kita i'tikaf awal-awal lagi hilang? Macam datang awal sembahyang Jumaat kan. Datang awal sembahyang Jumaat, dalam masyarakat kita awal dah hilang awal lagi. Tahun 80-an dah hilang dah. Patutnya sembahyang Jumaat ni datang pukul 8 pagi, 9 pagi. Datang solat Jumaat. Zaman Nabi tu lagilah zaman Nabi. Datang solat Jumaat waktu subuh. Subuh tu datang solat Jumaat lah tu. Tak balik-balik sampai Jumaat. Tapi tak ada. Buat apa? I'tikaf. Itu hilang. Itu antara terawal hilang. Hilang tu lagi sebelum lagi lama. Masa zaman para sahabat atau sahabat tabi'in dah hilang lah. Akhir sekali sembahyang Jumaat pukul 11.30. 11.30 buat apa main sembahyang Jumaat? Tunggu dulu. Dia jadi gitu, pelik. Bersiap mandi pukul 11. Sebab 11.30 nak pergi sembahyang Jumaat. Nak dapat kalau boleh ayam pun jadilah. Takkan nak telur aja kan. Nak ayam pun jadilah. Pukul 11 mandi. Jadi pelik. Pergi pukul 9 solat Jumaat. Lagi pelik. Sedangkan itulah sunnah yang ditinggalkan. Antara sunnah yang ditinggalkan adalah i'tikaf. Jadi pelik pula. Pukul 10.30 pagi nak pergi masjid. Pukul 3 petang nak pergi masjid. Bukan nak sembahyang, i'tikaf. Lagi pelik, daripada Zuhur ke Asar tak balik-balik i'tikaf. Lagi pelik. Orang tengok pelik, sedang benda tu tak pelik, dia jadi pelik. Sebab hilang dalam masyarakat. Lebih-lebih lagi bulan puasa. Ini satu faedah pada menyatakan kelebihan i'tikaf. Padahal i'tikaf lah yang paling mudah sekali, ibadah yang paling mudah. I'tikaf tak perlu sembahyang, tak perlu baca Quran.
Duduk aja dalam masjid. Lepas tu niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saja aku duduk dalam masjid ni kerana Allah Taala. Duduk. No. Buatlah nak buat apa pun. Duduk tu dah pahala. Kalau nak baca Quran kena keluar suara. Lepas jam serak tekak, sakit tekak. Kena cari air. Kalau semayang, tak payahlah cerita setengah jam semayang sunat pun dah penat dah. Sebab tu tarawih 20 tak laku dah sekarang, semua 8. Nak apa? Zikir. Semua kena buat. Semua perlu dibuat. Semua. Nak sedekah, kena keluarkan harta. Semua kena buat. Tapi i'tikaf tak perlu buat. Tak perlu buat apa-apa, duduk aja. Lebih-lebih lagi kalau dia buat sesuatu, lagilah pahala lebih. Sambil-sambil duduk i'tikaf baca Quran, lagi lebih. Tapi kalau dia duduk saja, duduk dalam masjid, pahala dah. Kan susah pun, duduk. Iaitu berhenti kalau duduk main telefon sebenarnya sama. Main telefon tu tak ada pahala lah. Maksud main telefon tu main game ke, belek apa-apa kan. Itu tak ada lah. Itu lara je benda tu. Cuma duduk tu dah kira i'tikaf. Duduk dalam masjid dengan niat i'tikafkan Allah Ta'ala. Duduk sambil-sambil tu main telefon. Duduk tu dapat pahala. Duduk i'tikaf. Main telefon tak dapat pahala. Tengok benda-benda tak dapat pahala lah. Jadi boleh tak masjid pakat-pakat duduk kat dalam, duduk main telefon? Waktu bukan waktu sembahyang. Boleh. Buat lah. Sebab budak-budak sekarang kan main telefon. Buatlah cara tu nak tarik budak-budak. Atau bukan budak, bapak budak main telefon kan. Kalau nak pergi masjid tak nak main telefon. Maksud nak main tu faham lah kan. Nak tengok WhatsApp ke, Facebook ke apa ke kan. Cuma dari sudut pencemaran bunyi yang sikit. Bila buat itu kena bunyi lah. Itu kena jaga lah. Tak boleh buat bising-bising. Sound kena tutup. Nak tu pakai ni. Sound kena tutup. Tak boleh sebab dia ganggu. Ada orang nak baca Quran juga kat dalam. Jadi jadi ganggu pula. Kalau buat, elok buat tu. Jadi macam habis orang kata, jom datang masjid main bola. Ada sekarang pula masjid dalam tu ada untuk budak-budak main playground. Dalam masjid ada playground. Ada baru buat kan sehari dua ni. Jadi apa masalahnya? Itu budak-budak. Budak-budak ni taklah dari sudut nak kata bahaya dah budak-budak perlu datang di masjid. Masuk budak-budak yang main playground ni, yang main yang apa benda tu, yang naik gelonsor tu apa, tak kritikal sangat bagi mereka. Tak, maksudnya tak bahaya sangat mereka ni sebab mereka budak lagi. Tapi baguslah buat tapi cuma tak bahaya lagi. Remaja kita ni bahaya ni, yang perlu ditarik. Boleh buat gitu lah. Pasang wifi ke apa yang laju. Kalau yang tak ada data, tapi sekarang mana orang tak ada data lah, RM30 je unlimited. Mari kumpul. Orang boleh buat main bola, buat program-program lain. Macam-macam, program bekam lah. Program tu, program ni kan. Kenapa tak buat begitu? Cuma kena jagalah kat situ, memang kena jagalah. Corang mesti kena jaga, tak siap siapa kena jaga. Kalau tidak, habislah. Dia buka aircon, dia buka. Tapi kena jaga. Cuma itulah nak tarik. Sebab nak tarik orang datang masjid sekarang ni. Dalam keadaan nak tarik macam tu pun tak berapa nak datang. Kena. Sekarang ni kan bagus. Macam-macam sekarang ni yang tarik orang datang untuk sembahyang dan i'tikaf. Apa nama yang subuh macam sembahyang Jumaat untuk dia punya. Tak kira lah buat apa pun, apa sahaja perbuatan yang dapat menarik orang datang, buatlah. Jangan benda haram aja. Buatlah apa-apa. Apa nak? Ada orang bagi duit tak? Budak-budak kan? Macam-macam ada masjid bagi duit. Ada masjid bagi makan. Ada bagi makan tu maksud makan lepas pada tu lah. Ada buat sekali-sekala lah, tak selalu lah. Buat program besar-besar, tombal lembu ke apa ke. Buatlah apa-apa pun, nyanyi orang datang lah. Yang macam yang kata tu panggil artis lah. Tapi pelik juga nak kena ada artis baru datang. Tapi tak apa lah. Tak kira lah. Yang penting orang datang. Sebab sekarang ni payah dah nak suruh orang datang. Lebih-lebih lagi subuh. Tiba-tiba boleh penuh. Buatlah apa sahaja pun. Antaranya kan kata boleh buat apa ni? Boleh buat program-program antara apa saja. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan. Buka puasa ke? Kan buka puasa tu biasa ada lah. Allah dia datang time buka puasa je, lepas tu dia balik. Biar. Jangan cerita banyak. Orang nak datang melangkah tu.
Nak melangkah masuk tu bukannya senang. Dulu orang kata datang masjid nak kecing. tak singgah pun datang kecing balik pula. Tak apa, kencing pun kencing lah. Buat toilet elok-elok. Sekarang ni sebab nak bagi tahu bahayanya masyarakat sekarang ni. Sangat berbahaya. Tak apalah. Masjid siapa nak masuk untuk kencing saja boleh. Kami mempunyai tandas yang macam R&R tu. Macam tu punya tandas. Kalau nak tidur pun boleh dalam tandas. Bersihnya. Mari. Jadi orang pakat-pakat datang mari kecing. Tak apalah. Harap-harap 100 orang kencing, ada tak 2 orang lekat? Mana tahu? Lekat terus. Mana tahu? Gitulah. Dia tak kira apa, tak kira. Buat dah sekarang ni. Dulu pilih-pilih juga. Oh, buat gitu, buat gini. Pilih-pilih juga perkara yang perlu dibuat. Sekarang tak boleh pilih dah. Apa sahaja yang boleh menarik orang datang ke masjid untuk sembahyang jemaah, iktikaf, kuliah. Buatlah apa sahaja. Baik, orang tak datang tengok iktikaf ni. Iaitu berhenti seorang di dalam masjid dengan niat iktikaf. Iktikaf ni duduk dalam masjid niat iktikaf. Macam mana? Dia masuk masjid dengan niat dia nak duduk dalam masjid. Jadi macam pelik ayat ni. Duduk dalam masjid tu memanglah niat nak duduk. Takkan duduk dalam masjid tak niat. Tapi itulah maksudnya. Aku duduk dalam masjid ni kerana Allah. Duduk dalam masjid ni. Maka niat iktikaf duduk je. Duduk saja je. Lama-lama puas juga. Itu yang ambil Quran tu. Dan pada khabar as-sahihain, bila sebut sahihain, dan pada khabar tu pada kitab, pada riwayat sahihain, 2 orang sahih. Hain belakang tu musanna, 2 orang kan. Yanun kat belakang tu. Jadi 2 orang sahih. Apa dia? Maksudnya Imam Bukhari, Imam Muslim. Dan pada khabar sahihain, dalam pada kitab Imam Bukhari, kitab hadis Imam Bukhari dengan kitab Muslim, Imam Muslim, bahawasanya Nabi SAW iktikaf ia pada 10 malam yang tengah daripada bulan Ramadan. Ya, tengah, bukan akhir aja. Nabi tengah. Sebenarnya bukan tengah, awal pun Nabi datang. Tengah Ramadan, maknanya 11 Ramadan. Kemudian ia iktikaf pada 10 yang akhir. 10 tengah pun Nabi datang, 10 akhir pun Nabi datang. Dan melazim ia akan dia hingga diwafatkan dia Allah Ta'ala. Nabi beramal macam tu sampai wafat. Dan iktikaf ia pada 10 yang awal daripada Ramadan. Ada juga. Cuma 10 awal Ramadan Nabi datang iktikaf, tapi taklah sekerap, maksudnya taklah lama sangat, tapi adalah iktikaf 10 hari pertama. Kita salah faham bila kita baca hadis ni. Kita kata Nabi iktikaf pada 10 Ramadan sahaja. Bukan. Nabi iktikaf 30 hari. 10 Ramadan yang awal tak lama sangat. Sehari sejam ke, sehari 2 jam ke, sehari 3 jam macam tu. 10 yang kedua, 11 sampai 20, lama sikit. Kalau yang tu 2 jam, 5-6 jam ke, begitulah. 5-6 jam sehari iktikaf pada bulan Ramadan. 21 sampai 30 Nabi ikat terus kain. Istilah dalam hadis tu Nabi ikat terus kain. Maksudnya Nabi ikat tu maksudnya Nabi duduk terus masjid. Masjid tu lah rumah aku. Macam tu. Duduk terus. Itu yang 10 terakhir. Kita kata 10 terakhir Nabi iktikaf. Bukan. 10 terakhir tu Nabi jadikan masjid tu rumah dia. Yang saya sebut kan sebelum ni. Kenapa kita payah cepat nak keluar masjid dan payah nak tinggal rumah? Maksud nak keluar masjid tu sebab kita nak iktikaf. Kalau boleh semayang tu, semayang salam tu bangun. Macam panah, macam apa nak cakap, kasar lah bahasa. Masjid ni macam neraka bagi dia. Kasar. Macam nampak macam tu, menggelupur nak keluar. Nak pergi mana? Kalau tak, nak pergi kerja, tak apa, kita tolak. Nak pergi hantar anak tuition. Okey. Ini cerita yang tak ada apa-apa ni. Yang kata ada hal, ada kerja, sama ada kerja akhirat atau kerja dunia, kita tak nak bincang orang. Memang tak ada masalah. Salah-salah tu kau bangun, keluar. Oh, tak boleh, ada appointment, nak pergi hantar servis kereta. Tak apa. Ini cerita yang tak ada buat apa pun. Dia macam jadikan masjid ni macam neraka.
Seolah-olah nampak gaya tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun keluar. Apa relax ah. Kalau nak bangun pun relax. Kalau nak bangun ni. Astaghfirullahalazim alladzi la. Nak bangun ni tapi relax. La ilaha illallah tu bangun slow. Macam malas, macam Allah je. Rindulah lepas ni ke masjid. Seolah-olah. Padahal tak rindu pun. Seolah-olah buat gitu. Jalan pun slow. Ini tak bangun keluar. Allah lega keluar masjid. Gitu pula rasa nampak. Dia tak buat gitu tapi kita nampak seolah-olah. Kenapa ni? Apa jadi ini pelik sungguhlah. Pelik. Lah kali balik di rumah dekat sofa dia tu ya. Buka TV tengok handphone. Loh. Keluar singgah kedai kak. Duduk minum sikit minum teh tarik dia. Kalau minum cepat nanti kena macam mana bangun daripada kedai? Macam tu ke? Makan. Tak. Makan. Alhamdulillah. Tengok tu. Tegur orang sebelah kan? Kalau datang dia tengok borak dulu. Tunggulah nasi tu masuk sikit nak bangun apa? Ada tak orang makan? Bangun dulu. Gimana ada? Itu kedai. Gitulah. Seolah-olah busy sangat, sibuk sangat. Kenapa jadi gitu? Saya sebut sebelum ni ya. Kenapa jadi gitu? Sebab salah kita. Tapi benda tu tak adalah berdosa, tapi salah kita. Kerana kita buat rumah kita sebaik-baik tempat, secantik-cantik tempat. Dalam rumah kita sebesar-besar tempat. Sedangkan rumah Nabi, rumah Nabi, kan katakan Sayyidatina Aisyah nak tidur, tidak tidur, Nabi nak semayang. Banyak tempat kena semayang, tak ada tempat tu je Nabi semayang. Masa nak sujud, ambil kaki tak tepi, sujud. Duduk pula, lepas nak bangun, ambil kaki dia tak balik, melintang. Besar mana rumah Nabi? Bukan salah nak buat rumah besar, tapi kesan daripada rumah besar tu masalah. Buat rumah besar tak ada masalah. Kesan daripada rumah besar tu sayang nak tinggal. Kesan daripada tu sayang nak tinggal. Kesan daripada rumah elok tu dalam dengan hiasan semua cantik ni, dengan mahalnya kursi ni Lorenzo lah, 15,000 kursi sofa je. Lepas tu pula dengan tilam dia tiap-tiap bulan orang mari cuci. Pelik sungguh. Saya memang tak bagi orang masuk bilik kita. Mana boleh? Ini orang datang tiap bulan. Kan ada sekarang ni kan. Beli bayar bulan-bulan. Beli tilam bayar bulan-bulan. Masya-Allah. Nabi tidur, bangun-bangun, berbekah belakang ni dengan tikar. Bekah belakang dengan tikar. Dia tidur, tiap-tiap bulan ada orang masuk dalam bilik dia, tempat dia dengan isteri dia duduk, privacy dia, datang. Biar dok pun aku kata. Memang taklah. Dia boleh tengok semuanya. Kalau orang kafir pula, bawa setan dia masuk sekali. Balik-balik setan tinggal. Maksudnya, taklah salah. Tak adalah berdosa. Tapi dengan sebab tu, berapa ribu tu? 5-6 ribu jadi. Kalau bayar ansuran, installment tu boleh jadi 7-8 ribu. Tilam. Agak-agak beli mahal, takkan nak biar saja. Dia beli mahal, takkan nak tidur 2 jam. Beli mahal, takkan nak tidur 2 jam setengah nak bangun tahajud. Rugilah. Kurang 8 jam. Doktor kata, tidur 8 jam. Tidur. Tu kerja dia. Umur 60 mati. Kira balik 20 tahun tidur. Ialah 8 jam. 1/3 daripada kehidupan seharian. 20 tahun tidur, 20 tahun berok kecing apa semua. 20 tahun kerja, sembahyang 5 tahun je. Kalau kita kira dari sudut hari, berapa jam ni dia buat. Dalam 60 tahun, 5 tahun je dia ibadah. Merepeklah senang cerita. Jadi bila sofa kita, lainlah orang kaya sungguh. Lain. Ni orang kaya sungguh, dia beli mahal, dia tak duduk pun. Itu lain. Itu lain. Ini orang kaya, bukan orang kaya, orang yang taklah kaya sangat, tapi dia mampulah nak beli. Bila dia beli, dia terasa harta dia kurang. Bila dia beli harta, dia rasa kurang harta dia. Bila rasa kurang, dia nak manfaatkan apa dia beli. Dia akan manfaatkan sungguh-sungguh apa yang dia beli. Sebab habis duit tu. Tapi kalau orang kaya, dia beli kereta sampai 20-30, tak pakai pun. Sekali pakai. Jadi maknanya harta tu tak ada dekat hati dia. Lepas tu orang kaya, belum tentu orang kaya teruk. Tak tentu. Kadang-kadang orang kaya lagi bagus pada orang miskin. Bukan orang miskin lah, orang biasa.
Sebab orang kaya ni, sebab banyak sangat harta dia, sampai dekat hati dia tak ada harta. Tak ada di hati. Cuma dia ada di luar je, di hati tak ada. Tapi orang yang biasa ni, bila ada je, oh itulah dia pegang di hati dia. Tu beza dia. Harta banyak tak ada masalah, malah baguslah kaya. Tapi jangan letak dekat hati. Maksud jangan letak dekat hati. Jangan letak jadilah. Jangan fikir tilam. Itu letak dekat hati lah. Jangan fikir nak balik rumah. Nak balik rumah nak duduk kat sofa yang 15,000 tu je. Bukan nak apa sangat. Sebab tu lah. Nak balik rumah sebab nak tengok keindahan rumah. Rumah dia lawa duduk. Sebab nak tengok TV dia yang 85 inci. HD, bukan HD lagi, 4K. Nak tengok tu je. Bukan nak apa pun. Jadi sebab tu dia jadi gitu. Jadi tak salah benda tu. Cuma dia ada kesan. Kesan daripada terlalu hebatnya rumah, sayang nak tinggal, kesan dia. Sebab ada di hati. Betul, kalau nak kaya suruh. Baru dia tak ada di hati. Dia tak heran tu. Orang kaya beli besar-besar 100 inci TV, dia tak tengok pun. Dia ada di luar, bisnes lah apa yang ada di luar. Dia punya sofa tu, mana ada? Bila siapa yang pak duduk kat sofa dia? Saudara mara yang miskin-miskin ni, dia datang time raya kan, mari raya, sedap duduk, sedap. Dia tak duduk kan, time tu duduk, tak rasa apa pun. Hilang nikmat. Betul, orang kaya dia hilang nikmat. Makan-makan, mahal ni mahal. Kuih kita beli 5 RM100. Murahnya kuih raya. Dia tak, kuih dia mahal-mahal. Kuih raya dia mahal. Dia tak makan pun. Yang siapa makan? Kita je. Duduk sedap, sedap kursi tu. Kita yang ambil nikmat. Dia tak ada nikmat lah, dia duduk biasa je. Walaupun mahal, nikmat tak dapat kat dia. Tak dapat. Kita ni yang dapat nikmat tu. Sekali-sekala lah. Kalau selalu, hilang nikmat. Kalau selalu hilang. Makan sedap selalu, hilang nikmat makan. Dia sekali-sekala je baru sedap. Jadi sebab itulah kita suka duduk kat rumah ataupun susah nak tinggal rumah. Walaupun tak berdosa, tak salah buat rumah besar. Cuma kesan daripada cantik sangat rumah, besar sangat rumah, susah nak tinggal. Nak tinggal gimana? Nak tinggal di masjid lah cerita ni, iktikaf. Itulah. Macam mana? Baring kat masjid. Kalau baring kat masjid ni kan, bukan selesa. Berapa lama nak boleh baring kat rumah. Betul. Jadi sebab tu, okey, nak baca sikit lagi satu perenggan ni. Dan diriwayatkan barang siapa iktikaf kadar masa barang yang antara 2 perahan susu unta, maka seolah-olah seperti ia merdekakan seorang sahaya. Biasa perah susu unta tak? Berapa lama di antara satu perah dengan perah? Bila perah susu unta keluar dah, masa dah makin sikit, kena stop, tunggu dia nak proses balik untuk yang kedua. Berapa lama? Pagi petang tak? Tak biasa? Kami tak biasa tak? Rasa pagi petang. Pagi tu perah, petang tu dekat malam tu perah sekali lagi. Kalau perah tengah hari tak keluar kan? Rasa gitulah. Jadi maknanya sesiapa yang iktikaf pagi sampai petang, macam tu lah. Petang sampai malam, kan? Malam, petang sampai tengah malam sampai pagi esok, macam tu. Maka seolah-olah dia telah merdekakan seorang hamba. Besarlah pahala merdeka seorang hamba. Dan sunat iktikaf pada tiap-tiap waktu pada 10 malam yang akhir. Ini lebih-lebih lagi 10 malam akhir. Daripada Ramadan itu terlebih afdal daripada iktikaf pada yang lain daripadanya. 10 yang pertama afdal juga, 10 yang kedua afdal juga, 10 yang ketiga paling afdal iktikaf. Kalau boleh duduk masjid balik, duduk masjid pergi rumah. Duduk masjid pergi rumah. Bukan duduk rumah pergi masjid. Kalau duduk rumah pergi masjid, maknanya pergi masjid tu nak balik sekejap saja. Tapi kalau duduk masjid pergi rumah, patutnya gitu. Tukar. 10 terakhir bukan duduk rumah pergi masjid, bukan. Duduk masjid pergi rumah. Balik tu tukar-tukar baju gitu je kot. Yang itulah. Kalau kata jam tu 20 jam di masjid. Lama sangat. 15 jam di masjid. Gitu boleh lah. 12 jam masjid pun dah rasa dah hebat dah. 12 jam di rumah. Gitu. Macam tu sebanyak mungkin boleh lah. Okay? Saya pernah jumpa seorang tu, dia iktikaf kat masjid 30 hari. Saya pernah jumpa orang Terengganu. Masa di Selangor dulu, di Masjid Negeri Selangor.
Bermula dia kumpul duit, bermula bulan Syawal dah kumpul duit sikit-sikit. Sampai bulan Ramadan cukuplah duit dia untuk dia minta cuti, cuti tanpa gaji dengan bos dia. Dan bos dia memang dah tahu dah. Ramadan dia ni dia akan cuti, lepas tu seminggu raya. Jadi 40 hari dia ada cuti. Tanpa gaji. Memang dia tanpa gaji. Memang bos dia pun tahu dah. Dia kumpul lah untuk dia belanja. Banyak ya. Dia daripada Terengganu naik bas. Tinggal anak bini. Kumpul duit tu nak bagi ke anak bini lah untuk makan apa semua. Jangan tinggal anak bini. Anak bini kubulur pula. Maksud kumpul duit tu setiap bulan ada 100 ke 200 ke tak tahu berapa lah. Cukup je bulan Ramadan dia bagi anak bini dia. Nah ni duit berapa ribu ke ini untuk belanja di Terengganu. Ni untuk anak ni saya nak pergi masjid negeri dekat Selangor. Sebab masjid tu dia memang menyediakan sahur, buka puasa, more, tempat tidur semua ada kat bawah tu. Semua ada, siap semua. Tak bilik air semua siap. Complete set. Dan ramai pula tu ada geng, ramai-ramai. Taklah rasa boring ramai-ramai. 30 hari. Esok tu nak raya, dia ambil tiket siap-siap. Esok nak raya naik bas balik. Saya pernah jumpa orang Terengganu. Hebat. Kuliah tak payah cerita lah masjid tu. Pagi ada, subuh ada kuliah duha pukul 8 ada, kuliah duha pukul 10 ada, kuliah zuhur ada, kuliah petang pukul 3 dipanggil pondok masjid ada. Lepas tu maghrib tu sebenarnya tarawih lah. Lepas tu pukul 10.30 macam tu kuliah malam lagi sampai pukul 1. Saya masa tu saya kuliah di situ lah. Sebulan daripada malam tu dalam pukul 10.30 11 sampai pukul 1 pagi. Buka kitab Majmu' Salasir Rasail kat situ. Nak balik pukul 1 pagi tu jumpa dia. Esok jumpa dia lagi, lusa jumpa dia lagi. Cakap bunyi kang Terengganu ni. NG dia tanya, "Bang, mana?" Nah, nampak 45 hari kat sini. Saya balik je nampak abang dekat sini. Tengah minum 3 in 1. Kat situ ada satu gerai. Siapa nak ambil 3 in 1 apa semua, roti-roti malam-malam boleh ambil, free je. Dia duduk minum, relax, tengok. Tempat pula cantik kan? Tengok, relax. Dia kata, duduk Terengganu. Terkejut ke tu? Kita tak mampu nak buat. 30 hari yang nikah. Garanti dapat malam Al-Qadar. Garanti. Iyalah setiap malam mestilah salah satu kena. Garantilah dapat. Oh, ini namanya orang garanti dapat malam Al-Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan. Apa? Okey? 10 yang terakhir itu kalau boleh banyakkan di masjid. Sebab apa? Terlebih afdal. Sebab apa? Kerana menuntut malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, maka menghidup akan dia kerana barang yang tersebut di dalam Sahihain, dalam Bukhari Muslim cerita banyak. Barang siapa berdiri berbuat ibadah pada malam Al-Qadar, padahal percaya ia dan mengkira-kirakan pahala. Aku nak cari malam Qadar, aku nak cari. Itulah maksud. Percaya dan mengkira-kira, merancang-rancang. Aku nak malam Al-Qadar. Niscaya diampunkan baginya barang yang terdahulu daripada dosanya. Kan kita banyak dosa. Kita bila taubat? Umur berapa? Ada orang paling awal taubat ni bila kahwin. Masa tu kena bebel dengan isteri, baru jadi baik sikit datang masjid, baru start sembahyang. Ada. Itu kira awal lah. Ada orang 40 dah sakit lutut. Terasa sakit lutut, doktor kata ada 3 serangkai. Allah tak boleh jadi ni, baru taubat. Ada ke tak? Yang daripada awal, jarang. Daripada awal baik. Lahir-lahir celak-celak mata tu baik. Datang masjid, kecil-kecil pun datang juga. Remaja tak mencampur budak-budak tu, tak ada. Curi-curi kelapa jiran, jambu jiran, tak ada. Baik. Sampai, itu memang wali. Kalau ada itu, hebat lah. Tak ada, merapu lah. Berkawan, sekolah, tak belajar agama. Daripada awal yang waktu perkara yang diwajibkan, banyak benda tak buat. Jadi banyaklah dosa. Dia kata, banyaknya dosa aku, tu aja. Ni, dia ampunkan dosa yang lepas. Bila sebab dosa kecil Dosa besar tak? Dosa besar wajib minta ampun satu-satu. Ya Allah, aku minta ampun kerana aku dah buat ni dosa besar. Tak minta ampun macam tu, tak akan terhapus dosa besar. Allah tak akan ampunkan dosa besar. Ni dosa kecil, banyak sangat. Dan setinggi-tinggi martabat pada menghidupkan malam itu, bahawa menghidupkan sekalian malamnya dengan segala bagai ibadah. Duduk saja pun boleh, dapat pahala dah. Tapi yang nak maksimum lagi, nak banyak lagi, buatlah segala ibadah lain. Seperti semayang, tambah lagi, baca Quran, banyakkan doa, melengkapi atas katanya. Banyakkan doa-doa.
Banyakkan baca Quran, itu nak lebih lagi lah. Kalau tidur pun iktikaf dapat pahala. Nawaitu i'tikaf fi hadzal majlis lillahi ta'ala. 3 jam bangun, bunyi jam. Oh, 3 jam dah bangun. 3 jam dapat pahala. Pahala iktikaf. Tidur pun, buatlah apa saja pun iktikaf. Iktikaf lah paling senang, tapi orang tak buat. Sebab tadilah rumah lagi selesa. Lepas tu banyakkan baca doa, Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pemurah, suka kepada orang yang memohon keampunan, maka ampunilah kami. Dan sekurang-kurang menghidupkan dia bahawa ia sembahyang Isyak berjemaah dan azam ia atas sembahyang subuh berjemaah. Allah, ni patut tak boleh baca ni. Baca yang ni habis lah. Paling kurang sekali macam mana? Paling kurang Ramadan nak dapat malam, nak dapat kelebihan Ramadan, paling kurang minimum yang paling bawah, paling cak ayam sekali, cak itik yang paling bawah sekali. Apa dia solat jemaah Isyak, esok ni aku nak solat jemaah subuh insya-Allah, maka malam tu dapat pahala juga. Dan kalau macam ni orang kata tak jangan zikir lah, itu yang kata. So, ini yang paling minimum, paling kurang solat Isyak berjemaah, subuh berjemaah, 2 ni dapat, malam tu dikira beribadah. Cuma tahap mana ibadah, kan? Tahap mana? Takkan tahap sama dengan orang iktikaf penat-penat tu. Taklah sama. Takkan orang baca Quran sampai berjuzuk-juzuk habis sama dengan orang tidur ni. Tak samalah. Tapi dari sudut pahala dapat. Sebab itulah kita dituntut untuk tak sabar-sabar ni. Ramadan dah dekat, kita dituntut untuk tak sabar-sabar nak tunggu Ramadan. Biarlah cepatlah Ramadan, cepatlah. Sehingga kan dituntut kita dah boleh baca dah. Allahumma barik lana fima razaqtana, itu doa makan. Allahumma apa? on ajalah, iyalah doa makan, angguk ajalah. Allahumma fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Baca tu sebagai tanda, ya Allah, aku tak sabarlah, tu tanda. Walaupun sebenarnya Allah lepas ni tak boleh makan pula, rasa baru je Ramadan lepas. Ramadan pula, itu hati. Mulut kena cakap macam tu, ya Allah, tak sabar-sabarlah. Hati kita nak macam mana hati kita kan? Hati Allah, kabut tak boleh minum air, tak boleh makan, Allah rasa baru je lepas. Mana nak berhenti, dah berhenti dah ni. Maka kita berhenti dekat malam Al-Qadar, dan tiada bertemu kelebihan itu dengan orang yang melihat akan dia juga, tetapi hasil kelebihannya sampai jumpa malam Al-Qadar. Berhenti situ. Wallahu alam. Tangguh dulu tulisan tasbih kafarah dan surat Subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.